Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan petang ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari hadiri jamuan negeri. Terus bersama Vanessa Mering untuk butirannya. Silakan Vanessa. Vanessa? Ya, terima kasih Zahira. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang menghadiri majlis jamuan negeri bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Dewan Undangan Negeri. Pada majlis tersebut, Premier melancarkan buku khas bertajuk 60 tahun Sarawak Merdeka mengenai perjalanan para pemimpin dalam membangunkan Sarawak sejak kemerdekaan pada tahun 1963. Turut dipersembahkan sebuah filem pendek Sayang Sarawak yang mengisahkan kehidupan 3 generasi keluarga mantan pejuang kemerdekaan Sarawak. Jamuan negeri turut dihadiri Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Timbalan Premier, Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan serta Wakil Rakyat. Artis terkenal Bob Yusof antara yang memeriahkan majlis serta beberapa artis tempatan Sarawak. Kerajaan negeri akan terus memberi fokus terhadap pemerkasaan golongan belia yang akan menjadi pemangkin kepada kemajuan serta kemakmuran negeri Sarawak pada masa hadapan. Berucap pada majlis penutupan kem kepimpinan belia IMAD di SMK Gedong Serian hari ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu generasi muda merupakan aset penting yang perlu diasah sebagai pelapis kepimpinan Sarawak pada masa akan datang. Jelasnya, selain daripada penekanan terhadap aspek sosioekonomi, Sarawak kini memerlukan bakat-bakat baharu dalam bidang sains, teknologi dan matematik selaras dengan pendekatan kerajaan negeri terhadap ekonomi berteraskan teknologi digital dan kelestarian alam sekitar. Justru, beliau berharap agar anak-anak muda di negeri ini terus menyahut cabaran bagi mengangkat martabat Sarawak ke tahap yang lebih tinggi pada masa hadapan. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga berhasrat untuk menaik taraf prasarana sekolah di SMK Gedong Serian dengan anggaran peruntukan berjumlah 15 juta ringgit. Seramai 160 orang pelajar terlibat dalam kem kepimpinan belia IMAD bermula 21 Julai lalu dan berakhir hari ini. Program tersebut bertujuan memupuk nilai-nilai kepimpinan seperti kebertanggungjawabан, belas kasihan, perpaduan, kepimpinan, kesyukuran, dedikasi dan keberanian dalam kalangan peserta. Festival Kebudayaan Borneo BCF boleh dijadikan platform untuk Majlis Perbandaran Sibu menjalinkan persahabatan dengan negara-negara lain. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Tee, ia boleh dijalinkan dengan menjemput kumpulan seni persembahan dari negara luar, terutama negara-negara Asia Tenggara ASEAN untuk membuat persembahan di pentas BCF. This is a journey for us to understand not only our own culture, but to exchange our culture with other countries. This BCF is a very special event for Sibu, for people of Sibu, because this is where we get together and celebrate Sibu and celebrate our heritage and our culture. Michael Tiang juga memberitahu BCF juga simbol untuk mempamerkan perpaduan dalam kalangan komuniti pelbagai kaum di Sibu. Beliau juga percaya lebih ramai kumpulan persembahan dari luar negara akan bertandang ke Sibu untuk mempamerkan budaya mereka. Adun Pelawan itu turut mencadangkan kepada Majlis Perbandaran Sibu untuk mengambil kesempatan atas populariti makanan tempatan Sibu dengan menjemput restoran dan gerai makanan terkenal di Sibu turut serta pada BCF tahun hadapan. So that our friends, when they visit BCF, overseas visitors come to BCF next year, they can taste all the wonderful food in one place. So that we can showcase Sibu, the food heritage. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Malam Antarabangsa BCF 2023 di dataran Tun Tuanku Bujang, Sibu malam tadi. Malam Antarabangsa BCF ini merupakan yang pertama seumpamanya diadakan semenjak penganjuran BCF. Antara persembahan yang menarik malam tadi ialah persembahan angklung, tarian tradisional Thailand, persembahan alat muzik buluh dari Sabah dan kumpulan muzik atmosfera.
Kempen derma darah sempena sambutan Hari Sarawak Merdeka 722 di Institut Latihan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM dari jam 8.30 pagi hingga 1 tengah hari semalam mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran 295 orang mendaftar dan seramai 191 orang berjaya menderma darah. Kempen yang turut berjaya mendaftar 19 penerma darah baharu itu merupakan anjuran bersama Jawatankuasa Pengambilan Penerma Darah PBSM Miri, bahagian belia Persatuan Komuniti Taipo, Persatuan Hakka Miri, Persatuan Klan Chia Siang Huang, Persatuan Wong Wai Siu Miri, Persatuan Klan Ying Yong Cheng, Pusat Aktiviti Belia, Kelab Sosial Miri FM RTM Miri, Tabung Darah Hospital Miri dan Hospital Miri. Kempen turut mendapat sokongan daripada Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Miri Merangkap Adun Pujut, Mayor Adam Yee. Ini merupakan salah satu acara tahunan dan kali ini dengan kerjasama Pertubuhan Gabungan Terbesar sempena sambutan Hari Sarawak. Datuk Bandar Miri, Mayor Adam Yee berterima kasih dengan masyarakat Miri yang sentiasa menyokong kempen derma darah serta aktif menderma darah supaya simpanan darah di Pusat Tabung Darah Hospital Miri sentiasa mencukupi. Beliau berharap agar 10,000 pin darah dapat dicapai tahun ini. Beliau juga menyatakan Miri menunjukkan prestasi yang baik dalam kempen menderma darah di Sarawak. Kempen derma darah selain membantu menambah bekalan darah, ianya turut meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menderma darah dalam kalangan masyarakat setempat. Seorang lelaki tempatan ditangkap di sebuah bilik di tingkat 2 salah sebuah hotel di Miri tengah malam tadi yang disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Naga Cabu mengesahkan bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah Miri Sarawak telah melakukan tangkapan semalam pada pukul 12.40 tengah malam. Hasil pemeriksaan dan serbuan, pihak polis telah merampas dadah jenis MDMA seberat 1.5 kilogram yang bernilai RM29,400. Suspek ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis juga ingin menasihati orang awam yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti penyalahgunaan dadah ini untuk segera melaporkannya ke Balai Polis berhampiran agar aktiviti ini dapat dibendung dan dibantras bersama. Kementerian Pendidikan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah perlu mengkaji semula kekangan dari segi bantuan kewangan yang membiayai perbelanjaan pasukan keluar untuk menyertai pertandingan Majlis Sukan Sekolah Rendah atau Majlis Sukan Sekolah Menengah ke peringkat bahagian atau negeri. Ahli Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara Alan Ling Si Kiong menyatakan beliau sering menerima keluhan dari pasukan sekolah yang mempunyai pemain berbakat dan berkualiti untuk diketengahkan, namun kadang-kala sehingga cikgu atau wakil terpilih terpaksa mengundur diri kerana tidak mendapat sokongan bajet mencukupi untuk menampung kos penginapan dan pengangkutan para atlet. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Tampar Miri menegaskan perkara itu seharusnya tidak berlaku dan harus dikaji semula oleh pihak kementerian atau melalui pejabat pendidikan daerah masing-masing bagi memastikan persiapan awal dan memastikan agihan peruntukan perbelanjaan mencukupi bagi semua jenis sukan yang dipertandingkan. Lalu ada berlaku kekangan dari segi bajet untuk pasukan MSSM dan juga MSSR. Dan ini bukan satu isu yang baru dan seringkali guru ataupun jurulatih kita dibebankan dengan tugas untuk mencari dana sendiri untuk pasukan bahagian keluar bahagian untuk mengambil pertandingan ataupun mengambil bahagian. Dan saya rasa pihak PBD ataupun Kementerian Pendidikan harus menghalusi, meneliti perkara ini dan merangka agihan peruntukan yang mencukupi untuk menambung keperluan untuk MSSN untuk bertanding di tempat lain. Beliau berkata demikian selepas memberi taklimat motivasi dan sumbangan kepada atlet bola tampar mewakili bahagian Miri baru-baru ini di Miri. Seramai 48 pemain sekolah rendah dan sekolah menengah serta 13 orang pegawai pengiring akan menyertai kejohanan Majlis Sukan Sekolah Negeri Sarawak 2023 di Sibu pada 23 Julai hingga 28 Julai 2023.
Padang Merdeka Kuching malam tadi dibanjiri dengan kira-kira 30,000 orang yang hadir memeriahkan konsert rakyat bersempena 60 tahun Sarawak Merdeka. Rata-rata yang ditemui kru RTM menyatakan rasa teruja dan gembira dapat meraihkan suasana Hari Sarawak dalam skala yang besar bersama pelbagai peringkat umur dan masyarakat berbilang kaum. Memang rasa happy because we can celebrate all of this dengan kaum sesama kaum, kayak sesama masyarakat. So we feel so happy and proud of Sarawak. Cuti umum tu kami keluarga menanggap konsert Hari Sarawak sangat meriah. Sungguh-sungguh meriah. Sebab baru ada lagi ke konsert macam tu. Sampai bawa family jalan-jalan lah. Sampai tengok, sebab tengok dekat TV tadi macam meriah je, ramai orang. So, pergi je lah. Kami datang sudah bukan nak tengok orang berlagu, nak tengok orang ramai-ramai. Cuma datang untuk nyambut Hari Sarawak aja. Sebab kita sambutan yang ke-60 kemerdekaan Sarawak. Bukan sahaja kita boleh sambut dekat masyarakat Sarawak, but majoriti penduduk luar pun datang dekat sini untuk melihat keindahan di sini. So happening lah hari tu. Kami haraplah yang akan jadi di pada masa depan. Konsert rakyat 60 tahun Sarawak Merdeka pada malam tadi menampilkan artis antarabangsa, Malaysia dan tempatan Sarawak seperti Kumpulan Ungu, Datuk Awi, Joe Flizzo, Kumpulan Dola, Floor 88, Ramles Walter dan Kerry Garris. Acara kemuncak turut diadakan adalah pertunjukan bunga api. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya.